Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada adanya hari akhirat. Sesungguhnya beriman kepada adanya hari akhirat itu menjadi salah satu daripada rukun iman dan menjadi syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkarinya atau meraguinya, maka tiada sah iman dan murtadlah ia daripada Islam dengan tiada khilaf sedikit pun. Perkara percaya kepada hari akhirat adalah menjadi salah satu daripada rukun iman. 6 perkara yang wajib kita kena percaya. Sekiranya tidak percaya kepada hari akhirat, bermakna imannya kosong. Walaupun dia percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, pergilah haji beberapa kali pun, kalau tak percaya kepada hari akhirat, maka imannya tidak sah. Kerana rukun iman itu berkait di antara satu sama lain. Tidak boleh pakai ilmu hisab, ilmu kira-kira dalam perkara rukun iman. Kalau ilmu kira-kira, kalau 6 tolak 1 tinggal 5. Rukun iman tolak 1 tinggal 0. Habis. Kalau dia sudah Islam sekalipun, maka habislah Islamnya. Tak ada lagi imannya. Kalau tak percaya kepada mana-mana rukun iman, termasuklah beriman kepada hari akhirat. Secara umum, bahkan tiap-tiap satu daripada iman hari akhirat itu pun kena percaya juga. Syurga, neraka, dosa, pahala, termasuk dalam beriman kepada hari akhirat. Dia tak percaya kepada dosa dan pahala, tak ada, dia kata, maka batal imannya, habis imannya, murtad. Kalau dia asalnya seorang Islam, mana murtad ini ialah keluar daripada agama Islam, mengikut undang-undang jenayah, termasuk dalam hukum hudud, dibawa ke mahkamah, dibicarakan kerana kesalahan murtad kalau tak percaya kepada hari akhirat. Bahkan hari ini percaya kepada hari akhirat juga diakui oleh ahli-ahli sains yang dahulunya tak percaya kepada Tuhan, tak percaya pada hari akhirat. Dunia ni kekal, kata mereka. Hari ini mereka mengaku bahawa dunia ini akan hancur, akan berlakunya hari akhirat. Tetapi oleh kerana tak percaya pada Quran, kafir juga. Tidak sah juga imannya. Kerana rukun iman itu berkait di antara satu sama lain. Ada dalil-dalil yang menunjukkan percaya kepada hari akhirat adalah rukun iman. Dalil daripada ayat Quran, ayat-ayat Quran yang banyak, dan hadis-hadis Nabi SAW. Banyak kalangan kita hanyalah hafal rukun iman itu, tak sedar bahawa tiap-tiap satu rukun iman itu ada dalil. Dalil daripada ayat-ayat Quran, dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Adapun ayat-ayat Qurannya, di antaranya firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzal ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl
Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Al-Quranul Karim, dan kitab yang telah diturunkan sejak dahulu, kitab-kitab zaman dahulu. Dan sesiapa yang kufur kepada Allah, yakni tidak percaya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, disebut hari akhirat, maka sesungguhnya sesatlah ia sebagai kesesatan yang jauh. Ayat ini menandakan bahawa beriman kepada hari akhirat salah satu daripada rukun iman. Kalau tak percaya kepada hari akhirat, sesatlah dia daripada jalan Allah, daripada petunjuk Allah. Firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah, yakni hingga akhir ayat. Surah Al-Baqarah ayat 177. Artinya, bukanlah kebaktian itu, yakni kebajikan itu, menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hingga akhir ayat. Ayat ini juga menunjukkan bahawa beriman kepada akhirat termasuk di dalam perkara kebajikan. Perkara yang diberi pahala asas kepada semua amalan-amalan di dalam ajaran Islam. Semua amalan, sedekah kita, cakap yang baik, tolong orang dan seumpamanya, hendaklah berasas kepada iman. Kalau tak ada iman, maka amalannya ditolak, tak diterima. Di antara iman itu ialah beriman kepada adanya hari akhirat. Beriman kepada adanya hari akhirat dan adanya negeri akhirat. Bukan saja hari akhirat, adanya negeri akhirat. Allah Ta'ala menghapuskan negeri yang ada pada hari ini, dunia yang ada pada hari ini. Dimusnahkan dunia ini. Semua gunung ganang, bukit bukau, lautan yang luas, dihancurkan semuanya. Maka Allah menjadikan negeri yang baru, tempat manusia berpijak. Manusia yang sudah mati itu dihidupkan semula, dibangkitkan semula oleh Allah Ta'ala, dan berpijak di negeri yang baru, negeri akhirat. Dan perkara-perkara yang berlaku di dalamnya, di dalam negeri akhirat itu, seperti dibangkitkan semula segala manusia, adanya hisab dan balasan syurga neraka, dan lain-lain, menjadi perkara iman, perkara kepercayaan atau akidah yang disimpulkan dalam hati. Tidak boleh ragu dan syak sedikit pun. Di samping beriman kepada Allah yang dibina di atasnya segala perkara manusia yang dinyatakan oleh Islam. Bukan saja beriman kepada Allah, termasuk kepada beriman kepada hari akhirat. Ada kaitan dengan beriman kepada Allah, kerana Allah Ta'ala yang beritahu adanya hari akhirat. Rasul yang beritahu adanya hari akhirat. Percaya pada hari akhirat, percaya kepada Allah. Percaya pada Rasul yang memberitahu berkenaan dengannya. Kalau tak percaya kepada hari akhirat, bermakna tak percaya pada Allah, tak percaya pada Rasul, tak percaya pada ulama-ulama yang menyampaikan ajaran Allah dan Rasul. Sama ada perkara hakikat akidah itu sendiri
atau perkara amalan, akhlak, hukum syariat dan sistem yang dilaksanakan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kerana Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah untuk manusia dan menjadi nikmatnya kepada mereka dan satu-satunya yang diredai dan diterima, dan segala ajarannya dibina di atas hanya satu asas yang tegak di atas beriman kepada Allah dan hari akhirat. Semuanya perkara-perkara Islam itu ada kaitan dengan hari akhirat. Termasuklah politik, termasuklah ekonomi, termasuklah rumah tangga, termasuk kehidupan kita ini ada kaitan dengan hari akhirat. Kerana akan disoal oleh Allah pada hari akhirat. Termasuklah buka tanah, ke laut, ke darat, segala-galanya ada kaitan dengan hari akhirat. Contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh, al-imamul adil wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa syabun nasha'a fi ibadatillah, hingga akhir ayat, akhir hadis. 7 jenis manusia yang dipayung oleh Allah di pada mahsyar pada hari kiamat. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang menegakkan syariat Allah, yang menegakkan hukum Islam. Disebut nombor 1, ini politik. Politik, kata politik suku, agama suku. Ini yang pertama, di bawah payung Allah yang menegakkan syariat. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah, dan orang muda yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Wa rajulani tahabba fillah ijtama' alaih wa tafarraqa alaih, dan 2 orang yang bersahabat kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, dan orang yang membelanjakan wang secara sembunyi dengan ikhlas pemurahnya, sehingga apa yang disumbangkan oleh tangan kanan seolah-olah tak disedar oleh tangan kiri. Wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan orang yang diminta oleh seorang perempuan yang cantik, yang rupawan, yang bangsawan supaya melakukan maksiat, lalu dia berkata, saya takut pada Allah. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah, dan yang ketujuh, orang yang berzikir secara bersembunyi, keluar air matanya kerana takut pada Allah Ta'ala. Yang nombor 7, orang yang berzikir. Nombor 7, letak nombor 7 yang berzikir. Kita zikir tu kuatnya, tak dinafikan. Semua 7 ini adalah perkara yang penting yang dibawa pada hari akhirat. Kita kena sedar perkara ini. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Surah An-Nisa ayat 59. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Quran, dan Rasul, yakni As-Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Disebut kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, taat kepada Allah yang pertama, taat pada Rasul yang kedua, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri inilah pemimpin dan ulama. Ulil amri, pemimpin dan ulama. Pemimpin yang melaksanakan syariat Allah, yang melaksanakan hukum Islam, yang memerintah dengan agama, dan ulama yang memelihara hukum agama, kamu kena taat. Ini ulil amri. Sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara,
balik kepada Allah, pada Rasul, pada Quran dan hadis. Tengok Quran kata macam mana, hadis kata macam mana. Kalau kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ayat ini menunjukkan bagaimana ikatan beriman kepada Allah, Rasul, pemimpin yang melaksanakan Islam dan ulama dengan hari akhirat. Bergantung pada petunjuk Allah, iaitu Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah letaknya kita orang Islam di dalam perkara ini. Jangan kita rongkai, kita gombok perkara yang Allah Taala sebut. Kalau tergombok perkara ini, maka jadi punah, jadi rosak. Jadi rosak, hari akhirat tidak selamat. Jawab di hari akhirat. Dunia pun tak selamat, hari akhirat pun tidak selamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir." Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia bercakap yang baik atau ia diam. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jarannya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Hadis ini menunjukkan bahawa beriman kepada hari akhirat adalah rukun iman yang sangat penting. Sehingga disebut selepas beriman kepada Allah. Bukan sahaja hadis, bahkan ayat-ayat Quran. Lepas beriman kepada Allah disebut beriman pada hari akhirat. Kerana beriman pada hari akhirat menjadi satu ujian yang sangat besar kepada manusia. Dan hadis ini menyebut beberapa amalan yang soleh yang dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang pertama, bercakap baik. Jangan bercakap benda yang wuduh, atau lebih baik diam saja. Yang kedua, memuliakan jiran, iaitulah orang yang duduk dekat rumah kita, walaupun orang bukan Islam. Yang ketiga, memuliakan dhif, tetamu yang datang ke rumah kita, termasuk di dalam amal-amal yang soleh, yang besar pahalanya. Riwayat manusia menurut Islam tidaklah sekadar umurnya di dunia ini atau umur sesuatu umat di dunia ini. Bukannya mati menamakkan riwayat, tetapi ia adalah sebahagian daripada riwayat. Bukan seperti pandangan orang-orang yang lalai tentang akhirat, yang merasa tiada berakhir atau berakhirnya dengan mati. Tetapi manusia itu hendaklah mengenal dirinya, yang membawa kepada mengenal Tuhannya. Maka fahamlah
bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah satu penggal daripada riwayat manusia. Kita kena sedar bahawa alam ini tidak dengan dunia saja. Manusia tidak tamat dengan mati. Lepas mati ada alam barzakh. Lepas tu ada alam akhirat. Begitulah sesuatu bangsa dan kaum di dalam dunia. Ada ajalnya. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi tiap-tiap umat itu ajal. Quran mengatakan. Ada pun orang Melayu duk pegang ke hantu. Hantu ada tak ada dah tahu. Melayu dah hilang di dunia tu pelawak. Sebelum daripada adanya bangsa-bangsa ini, selepas Adam alaihi salam dan selepas berlakunya tufan Nabi Nuh alaihi salam, Allah melahirkan manusia daripada 3 keturunan. Keturunan Sam, Ham dan Yafith. Dikenali dengan bangsa Sam ataupun Semitik, bangsa Ham dan bangsa Yafith, mengikut nama anak Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian bangsa Sam hilang. Timbul bangsa Arab, Yahudi, Parsi dan macam-macam. Cina, India, Melayu, Turki dan macam-macam. Berbagai-bagai bangsa. Itulah kejadian Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kami jadikan hari-hari itu silih berganti di kalangan manusia. Bukan saja bangsa, orang termasuk kerajaan-kerajaan. Kerajaan ada ajal. Termasuk kerajaan yang adil, yang baik. Kerajaan yang besar, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, ada ajal. Kerajaan Nabi kita Muhammad SAW ada ajal. Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin ada ajal. Ada tempoh dia. Termasuklah kerajaan Fir'aun, kerajaan Namrud. Kerajaan zaman dulu ada ajal. Jangan kita merasakan kerajaan yang ada atas dunia hari ini sampai kiamat tak ada ajal. Duduk sembah ke kerajaan tu macam sembah Tuhan. Kita kena sedar yang kekal ialah Tuhan saja, Allah Ta'ala. Yang lain semuanya tak kekal. Dan selepas itu adanya alam akhirat yang Allah Ta'ala panggil semua manusia. Dan bacalah firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Suratul Baqarah ayat 28. Artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, yakni tiada. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan. Kemudian dihidupkan kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menegaskan, wahai manusia, mengapa kamu kufur, kamu engkar, kamu lawan Allah, tak ikut Allah, tak percaya pada Allah, padahal kamu dahulunya tidak ada. Tak ada kamu ni. Allah mengadakan kamu. Kemudian Allah mematikan kamu. Kemudian Allah menghidupkan kamu semula. Setelah kamu dihidupkan, kamu dipanggil balik. Dipanggil balik buat apa? Untuk ditanya, dikira dan dihisap. Apa yang kamu buat pada masa kehidupan dunia ini. Kemudian kamu dihantar ke tempat masing-masing. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Firman Allah Ta'ala, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattaqadtumuhum sikhriya hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun qala kam labithtum fil ardi adada sinin
qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun afahsibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Suratul Mu'minun ayat 109 hingga 115. Artinya, sesungguhnya dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, percaya, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, senda-senda, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingatku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka suka-suka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, yakni hari kiamat, kerana kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi, di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi malaikat sebentar sahaja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat-ayat ini menceritakan tentang hari kiamat. Nak percaya tak percaya kok anda lah. Ia perkara yang benar, yang nyata daripada Allah. Al-haqqu min Rabbi, kebenaran daripada Tuhanmu. Tuhan menceritakan di hari kiamat terdapat dua kumpulan, orang yang beriman dan orang yang kafir. Mereka yang beriman di atas dunia percaya kepada Tuhan, beramal saleh, berdoa, beristighfar, minta Tuhan ampunkan dosa, minta rahmat Tuhan, bersedia untuk hari akhirat. Mereka yang tak percaya buat senda-senda, buat suka-suka, buat main-main di atas dunia ini. Buat main-main. Bila berlaku hari kiamat, barulah mereka sedar apa yang disebut itu adalah benar. Ditanya kepada mereka selepas dihidupkan pada hari kiamat, dihimpunkan, sedar tak lama mana duduk atas dunia itu? Lalu mereka jawab, sehari sekali saja. Berasa sekejap. Menunjukkan dahsyatnya hari kiamat itu, sehingga merasakan hidup atas dunia walaupun umur 100 tahun, 1000 tahun, sekejap saja. Lalu Tuhan mengatakan, sebenarnya hidup atas dunia sekejap saja kalau dibanding dengan hari akhirat. Adakah kamu ingat kami jadikan kamu begitu saja? Kamu jadikan kamu begitu saja? Hidup, bangun pagi, pergi kerja, makan, minum, tidur, bangun, makan kedarah pula. Itu je. Tidur balik, sudah mati. Mengingat begitu saja? Tuhan tanya. Mudah sedar, aku akan panggil balik kamu pada hari kiamat kelak. Mungkin sedar. Akan ditanya semuanya. Ditanya mau percaya kepada apa? Percaya pada Allah hari akhirat? Apa amalan kamu? Ibadat kamu? Makan kamu halal dan haram? Pakaian kamu tutup aurat ke tak tutup aurat? Perkahwinan kamu, hubungan kamu dengan keluarga, jiran dengan manusia, berniaga, bercocok tanam, ke laut. Termasuklah politik, ekonomi, meretah negara, pemimpin, rakyat. Semuanya akan ditanya pada hari kiamat kelak. Dipanggil masing-masing dengan kedudukan masing-masing. Tidak ada orang yang dikecualikan, kecuali mereka yang gila. Mereka yang gila, hilang akal, tak ada fikiran, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang tak sapa seruan agama, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang hidup bermasyarakat, bergaul dengan
ajaran Islam dengan agama Allah akan disoal pada hari kiamat. Masing-masing. Tak usah lari lah. Duduk nusuk dalam kedai. Ditanya dalam kedai pun. Duduk nusuk dalam kebun. Ditanya dalam kebun pun. Ditanya semuanya tentang kehidupan manusia. Kepercayaan kepada hari akhirat itu menjadi garis perbezaan di antara manusia yang mempunyai akal fikiran yang luas, dapat memahami perkara di sebalik apa yang dilihat dengan mata kasar sahaja, dengan hayawan binatang yang berpandangan sempit hanya melihat dengan cara kasar. Sesungguhnya beriman kepada hari akhirat itu adalah di antara perkara-perkara ghaibiyat, perkara yang gaib dan tidak mengetahui hakikatnya malaikat Allah. Di mana keimanan pada akhirat ini di antara perhitungan yang Allah Ta'ala bezakan di antara manusia yang ada akal dan binatang yang tidak ada akal. Kecuali manusia yang tak ada akal. Kalau manusia itu ada akal, ada perhitungan di hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Surah An-Naml ayat 65 hingga 66. Artinya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang hari akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi mereka buta padanya. Allah Ta'ala mendedahkan bahawa perkara yang gaib diketahui oleh Allah Ta'ala. Banyak perkara yang nyata pun kita tak tahu semua. Perkara yang terang, yang nyata, yang boleh tengok dengan mata, dengar dengan telinga, rasa, cium, itu pun tak habis di keliling kita. Apa lagi perkara yang gaib? Oleh kerana itu, kita kena bergantung dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala beritahu, kita kena percaya. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, termasuk perkara yang gaib. Di antara perkara yang gaib itu ialah hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih. Surah Fussilat ayat 47. Artinya, kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelompoknya. Dan tidak seorang perempuan pun mengandung. Dan tidak pula melahirkan malaikat dengan pengetahuannya. Itulah dia ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala ditunjukkan dengan alam yang nyata yang kita nampak di keliling kita. Buah kayu yang mengeluarkan buahnya dengan ilmu Allah Ta'ala. Bila dia nak bunga, luruh tak luruh bunga dia berputih, jadi buah, jadi masuk ke tidak, dalam ilmu Allah Ta'ala semua. Kena sedar. Termasuklah anak-anak yang dilahirkan dalam perut ibunya, dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka hari kiamat juga dalam ilmu Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Surah Al-A'raf ayat 187. Artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Orang kafir zaman Nabi tanya Nabi kiamat tu bila. Begitulah puak-puak kafir zaman kita tanya kiamat tu bila.
Ada juga orang Islam kepala tak betul, ikut orang kafir juga. Tanya kiamat tu bila? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Tuhanku. Itu adalah dalam ilmu Tuhan. Kita akan ditanya, jangan tanya Tuhan bila kiamat. Urusan kita beramal untuk hari kiamat. Dan tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Kiamat itu amat berat di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu malaikat dengan tiba-tiba, dengan mengejut. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Ta'ala suruh Nabi jawab kepada orang yang tanya bila kiamat, bahawa itu ilmu Allah Ta'ala, aku tak tahu. Firman Allah Ta'ala, inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Surah Taha ayat 15. Artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahsiakan waktunya. Allah Ta'ala mengatakan aku merahsiakan waktunya. Itu rahsia Allah Ta'ala. Apabila malaikat Jibril alaihi salam bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anis sa'ah. Artinya khabarkan kepada aku dari hal berlakunya kiamat. Dalam hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Nabi dengan sahabat-sahabat dia duduk dalam masjid, tiba-tiba mari seorang lelaki yang tidak dikenali, yang comel, yang lawa, terlalu hitam rambutnya, bersih putih pakaiannya, tak ada apa-apa tanda mari jauh, tak ada orang yang kenal, terus duduk belaga lutut dengan Nabi SAW. Meletakkan kedua tangan atas dua paha dia. Lutut, belaga dengan lutut Nabi, tangan dia tu atas paha, beradab. Tanya Nabi apa dia Islam. Nabi jawab apa dia Islam, rukun Islam. Apa dia iman? Nabi jawab apa dia iman. Apa dia ihsan? Nabi jawab apa dia ihsan. Hadis yang terkenal. Itulah dia agama Islam. Islam, iman dan ihsan. Tiga-tiga perkara kena ada berlaku. Jangan pakasa je. Ada orang pakasa je pakai hakikat, pakai ihsan. Islam dengan iman tak berlalu. Ada orang duduk mengaji bab iman, bab akidah, hak syariat tak berlalu. Islam tiga perkara. Islam ialah hukum syariat yang zahir. Hukum syariat yang zahir. Semua kehidupan kita, hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri, dengan manusia, dengan benda-benda yang ada keliling kita, berkait dengan syariat Allah. Halal, haram, haruh, makruh, sunat, boleh tak boleh, keliling kita, tak elok daripada hukum syariat. Yang kedua tentang iman, kepercayaan hati kita, iman, kepercayaan hati. Yang ketiga tentang akhlak, perangai kita, disebut dengan ihsan. Tiga perkara inilah ajaran Islam, yang tak ada dalam ajaran yang lain, yang wajib kena amal. Setelah tu orang lelaki ini tanya Nabi, bila kiamat? Bila kiamat? Tanya bila kiamat. Tujuannya nak ajar sahabat-sahabat yang ada keliling itu. Apa jawapannya? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Bukan mu tahu pada aku, kata Nabi. Bukan aku lebih tahu pada kamu. Aku berak tahu, mu berak tahu. Dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Ditanya alamat-alamat kiamat. Alamat-alamat boleh khabar, boleh cerita alamat-alamat. Disebut satu persatu dalam hadis yang terkenal. Lepas tu fikah bang pergi, hilang. Terdiam belaka, kejut. Nabi tanya siapa dia, Umar? Mu kenal tak? Umar, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi itu malaikat Jibril.
Dia datang nak ajar kamu berkenaan agama kamu. Di antaranya bertanya tentang bila kiamat. Dan Nabi jawab, aku tak tahu, mu pun tak tahu juga. Wallahu a'lam.